أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, hadirin hadirat, para asatidzah, para pelajar, para peserta, para pendengar, para penonton yang saya hormati sekalian. Selamat datang ke program atau majlis ceramah bulanan anjuran Masjid Darul Ma'mur. Saat ini merupakan ceramah bulanan yang terakhir yang bersangkutan dengan Al-Quran. Malam ini saat ini kita akan sentuh tentang tarannum. Untuk tidak melengahkan masa, saya terus kepada soalan yang dibangkitkan daripada tarannum ini. Apakah soalannya? Apakah itu ta'rif dan istilah tarannum? Apakah itu ta'rif dan istilah tarannum? Bagaimana munculnya ilmu tarannum? Apakah dalilnya bertarannum? Ya. Adakah ia dari zaman Nabi SAW? Ya. Adakah Rasulullah SAW membaca Al-Quran dengan bertarannum? Ini merupakan soalan-soalan yang mencabar minda, ya, dan mencabar kesabaran kita untuk sama-sama kita mengikuti dan memahaminya. InsyaAllah sebentar lagi saya akan cuba menerangkan semampu mungkin dengan apa yang kita ada, insyaAllah. Baik, saya mulakan dengan membincangkan apakah itu ta'rif dan istilah tarannum. Dari sudut bahasa, tarannum bermaksud lagu atau langgam atau maqamat. Dari sudut istilah pula, ia merujuk kepada ilmu atau kaedah suara yang dibunyikan menerusi nada, rentak dan irama yang tertentu untuk menambahkan kedunakan seni bunyi sesuatu bacaan, khususnya bacaan Al-Quran. Sebab itu, kadang istilah tarannum ini digandingkan dengan istilah tarannum bil Quran. Izinkan saya dalam perbincangan ini, apabila saya bercakap tentang tarannum yang menyentuh tentang Al-Quran dengan sebutan istilah tarannum bil Quran. Dan kalau tarannum secara umum, saya akan sebutkan tarannum. Kenapa? Sebab ini adalah bersandarkan hadis Nabi SAW daripada yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi ma'adzinallahu bisyai'in ma'adzina linabiyyin hasanit tarannum bil Quran. Jadi saya gunakan istilah tarannum bil Quran untuk merujuk kepada tarannum Al-Quran. Baik. Ringkasnya, tarannum merupakan satu kaedah yang menggunakan kelunakan suara dalam membaca Al-Quran. Ya. Dan apa tu suara? Ya, suara boleh kita istilahkan sebagai suatu getaran bunyi. Bukan bunyi saja, tapi suatu getaran bunyi. Atau kita sebutkan lantunan bunyi, echo, yang diproses oleh udara dari paru-paru melalui selaput suara, ya, kemudian rongga-rongga mulut atau hidung yang akan ditentukan bunyinya alat pertuturan yang lain mengikut kehendak yang tertentu. Ini
bahasa akademik, ya. Bahasa mudahnya, suara sebenarnya merujuk kepada sifatul huruf. Itu dari sudut praktiknya. Ya, suara merujuk kepada sifatul huruf. Jadi kalau kita ringkaskan taranum bil Quran, bermaksud taranum itu bagaimana kita mengolah suara, yakni sifatul huruf dengan makharijul huruf sehingga ianya bertepatan demi memertabatkan Al-Quran itu sendiri. Baik. Soalan berikutnya ialah bagaimana munculnya ilmu taranum? Menurut beberapa hadis yang sahih, ya, menurut beberapa hadis yang sahih, sejarah taranum bil Quran bermula dengan sejarah nuzulul Quran, yakni pada tahun 610 Masihi. Rasulullah SAW sendiri menyuruh umatnya membaca Al-Quran dengan bertaranum, ya, bertahsin dan bertazyin. Jadi boleh kita katakan bahawa apabila Rasulullah SAW menyuruh umatnya membaca Al-Quran secara bertaranum, bertahsin dan bertazyin, mengikut kaedah ilmu hadis, ya, apabila kita bercakap sedemikian bermakna ada percontohan daripada Rasulullah SAW, ada pengiyaan, ya, pengiktirafan Rasulullah SAW, ya. Jadi ada pengiktirafan, ada suruhan dan ada praktiknya Rasulullah SAW. Ya. Antara dalil yang merujuk kepada galakan Rasulullah SAW, yakni hadis yang masyhur yang kita fahami, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nasa'i dan Ibnu Majah dengan isnad jayyid, ya. Hadisnya berbunyi, "Ghinnu bil Quran. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran wabku fa in lam taqdiru 'ala al-buka' fatabakau." Hendaklah kamu melagukan dengan bacaan Al-Quran itu. Maksudnya kurang lebih, kerana bukan daripada kalangan kami, ya, tidak merasa gembira dan seronok mereka yang tidak mahu melagukan dengan bacaan Al-Quran. Dan menangislah. Jika tidak mampu, maka buatlah olok-olok menangis. Hadis ini banyak dibincangkan, hadirin dan hadirat sekalian. Bagaimana kalau kita mendalami tarannum bil Quran, apakah suara yang digalakkan di dalam Al-Quran? Yakni suara seakan-akan menangis. Bukan suara yang berbentuk di luar kawalan, tetapi suara yang terkawal, yang suara itu cenderung kepada kaedah menangis. Kenapa? Sebab antara lain hadis ini, sebabul wurudnya mengikut pendapat ulama ialah kerana para sahabat radhiyallahu anhum apabila membaca Al-Quran mereka tak dapat menangis, lalu mengadulah mereka pada Rasulullah SAW. Maka Nabi pun menyebutkan, "Ghinnu bil Quran, laisa minna man lam yataghanna bil Quran wabku fa in lam taqdiru 'ala al-buka' fatabakau." Wallahu a'lam. Jadi kaedah pembacaan Al-Quran, kaedah suaranya, kaedah seakan menangis. Ini nanti kalau kita dalami Al-Quran itu sendiri, pembacaan Al-Quran itu sendiri, kita akan dapati bahawa kaedah suara yang digunakan dalam Al-Quran, pembacaan Al-Quran, merupakan kaedah yang menjurus ke arah dekat dengan organ nak nangis, yakni bahagian mata, bahagian pipi, bahagian hidung. Ini ada kaitan dengan nangisan, ya, proses menangis, ya. Itu jadi nanti kita akan ulas. Tetapi sebagai dalil, ini merupakan dalil yang pertama. Yang berikutnya, Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, ya, dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
Abu Daud, Ibnu Majah, Ad-Darimi, An-Nasa'i dan Al-Hakim dengan isnad sahih, yakni hassinul Quran bi aswatikum. Hassinul Quran bi aswatikum. Fa inna sawtal hasana yazidul Quran husna. Perelokkanlah bacaan Al-Quran itu dengan suara kamu. Sesungguhnya suara yang elok sahaja boleh menambahkan keelokan bacaan Al-Quran itu. Ya. Tengok di sini Nabi sebut hassinu. Ya. Kalau kita mendalami bahasa Arab, hassinu merujuk kepada wazan tasrif yang merujuk kepada banyak, ya, perbagaikan. Jadi kalau kita kata hassinul Quran bi aswatikum, maka ulama membincangkan. Di dalam kita membaca Al-Quran, kita ada dua suara. Yang satu namanya asli, yang satu namanya sona'i. Suara yang perlu dibuat. Jadi, hadis ini memberi irsyad, panduan kepada pembaca Al-Quran. Bila mana kita nak membaca Al-Quran, kita perlu membacanya dengan seelok suara yang mungkin. Seelok suara yang mungkin. Saya berikan contoh, misalan sebagai renungan kita, yakni saat kita melihat atau kita sendiri memasak bahan-bahan yang kita nak gunakan itu, bagaimana kita masukkan ke dalam periuk, bagaimana kita masukkan dalam kuali. Kaedahnya ialah kita potong elok-elok, halus-halus, cantik-cantik. Jarang sekali kita masukkan bahan seluruhnya masuk ke dalam periuk, belanga dan kuali dan sebagainya, ya, tetapi kita halus-haluskan. Jadi begitu juga Al-Quran, bila dikata hassinul Quran bi aswatikum, kita kena belajar dan kena membacanya, mentilawahkannya dengan kaedah yang disebutkan menggunakan kaedah sinai. Ya, kita buat suara tu. Ya. Dan nak buat suara tu bukan sebarang boleh buat, ya. Mestilah kita berlandaskan tajwid, ya, makharijul huruf, sifatul huruf, ya, barulah kita akan sampai ke tujuan yang kita nak raikan. Jadi contohnya bila mana kita kata hasinul Quran, ya, ulama ada menyebutkan hasinul Quran juga bermaksud jawidul Quran, ya, tajwidkan Al-Quran. Ya. Juga maksudnya ghinu bil Quran. Jadi jangan kita cuma jumut dengan satu pentafsiran. Kalau kita jumut dengan satu pentafsiran, nanti kita tak dapat mencari hikmah daripada hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Jadi sebab itu Nabi menyebutkan hasinul Quran bi aswatikum. Fa inna sautal hasana, cuma suara yang elok saja, yazidul Quran, akan menambah keelokan bacaan Al-Quran itu. Seterusnya, Nabi juga SAW wa ala alihi wasallam wa bihi wa sahbihi ajma'in menggalakkan supaya kita zayyinul Quran bi aswatikum. Tadi hasinu, sekarang zayyinu, cantikkan, hiasi, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kamu. Hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dengan isnad yang sahih. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berkenaan dengan bab tarjih itu, yakni juga maksudnya bab taranum, ya. Dinyatakan di situ bahawa Abdullah bin Mughaffal berkata, aku menyaksikan Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran, sedangkan baginda di atas kenderaan untanya yang sedang maju berjalan. Baginda membaca surah Al-Fath sebagai bacaan yang paling lembut dalam bentuk bacaan tarjih. Dalam bentuk bacaan tarjih maknanya berlagu, bertaranum, ya. Jadi tadi kita lihat bertaranum.
Ustaz. Baik. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur ketika baginda solat maghrib. Sungguh menarik bacaannya, yang lebih lunak suara bacaan daripada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga dengan Ummu Hani yang pada saat nak berehat, ya, terdengar suara bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bacaan itu yurajji'ul Quran, maknanya dalam bentuk melagukan bacaan Al-Quran. Jadi bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Quran di dalam waktu solat bertaranum. Taranum bil Quran. Di luar waktu solat, ya, pembukaan kota Mekah, kalau hari inilah kalau kita sebut, ya, maknanya dalam bentuk secara profesional menjalankan tugas amanah. Rasulullah SAW membaca Al-Quran dengan bertaranum juga. Ya. Saat berehat, di luar waktu bekerja, ya, waktu nak rehat, juga Rasulullah SAW melantunkan bacaan Al-Quran dalam bentuk yang bertaranum. Ya, yurajji'ul Quran. Baik, jadi saya sudah simpulkan pendekatan di mana pertanyaannya ialah, adakah dalil berkenaan dengan Rasulullah SAW mengenai taranum? Jadi saya sudah nyatakan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Pertama sekali, dalil di mana Rasulullah SAW menyuruh umat membaca Al-Quran secara bertaranum. Yang keduanya, Rasulullah SAW juga mempraktikkan, ya, bacaan Al-Quran secara bertaranum ini. Jadi ini bukanlah sesuatu di luar sunnah, tetapi merupakan sunnah Nabi SAW. Ya. Selain itu, satu lagi, menggalakkan sudah, mempraktikkan sudah. Yang ketiga, Rasulullah SAW juga meraihkan, ya, meraihkan para sahabat yang membaca Al-Quran dengan baik. Antaranya mereka yang diraihkan oleh Rasulullah SAW ialah Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abu Huzaifah, dan Abu Musa Al-Ash'ari. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW memuji, ya, Salim Maula Abu Huzaifah dengan doanya, ya, beruntunglah aku pada Allah, alhamdulillah, dia memuji Allah kerana beruntunglah aku kerana mempunyai umat seperti Salim Maula Abu Huzaifah yang membaca Al-Quran dengan baik, dengan bertaranum, ya. Begitu juga yang masyhur kita dengar, ya, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Musa Al-Ash'ari, laqad u'tita ya Aba Musa, ya. Laqad u'tita ya Abu Musa, beruntung kau ya Abu Musa, ya. Anta mizmaran min mazamir Ali Daud. Engkau dikurniakan suara atau seruling. Mizmar itu seruling. Min mazamiri Ali Daud. Daripada seruling-seruling keluarga Nabi Daud. Maksudnya, suara seperti suaranya Nabi Daud alaihi salam. Untuk kita maklum dan ketahui, Nabi Daud alaihi salam ketika membacakan Zabur dan kitab Taurat, melantunkan, ya, membaca Al-Quran dengan 70 buah lagu tidak kurang. Ya, maknanya ada lagi lah, tapi 70 tak kurang. Maksudnya macam tu. Ya, alhamdulillah. Baik, kita teruskan pada soalan yang berikutnya. Jadi kalau begitu, bagaimana pengembangan ilmu taranum ni? Jadi ada soalan yang kritis yang orang tanya selalu. Kalau begitu, Malaikat Jibril bila dia sampaikan Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW, macam mana bentuknya, ya? Maka ulama merujukkan, kalaulah Rasulullah SAW membaca Al-Quran secara biasa, bersahaja, tidak bertaranum,
tidak menggalakkan umatnya untuk bertaranum, maka sah bahawa saat malaikat Jibril menurunkan wahyu, menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu biasa-biasa saja, tidak bertaranum. Maka ulama menyebutkan sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dengan bertaranum, menyuruh umatnya supaya bertaranum apabila membaca Al-Quran, dan menggalakkan dan mengiktiraf orang yang baca Al-Quran dengan baik. Hari ini ada orang yang tak iktiraf orang baca Quran dengan baik, dengan suara, malah dikeji lagi ada. Nabi SAW menyampaikan dengan baik. Dengan baik. Dan mengiktiraf orang untuk membaca Al-Quran, yang boleh mampu membaca Al-Quran dengan baik. Ya. Maka sebab itu, ada orang bertanya, apakah, dari mana kata taranum bil Quran ni? Masa zaman Nabi, mana ada lagu Sobah, mana ada lagu Nahwan, mana ada lagu Hijaz? Tak ada ni semua. Ya, memang tak ada. Ya. Tapi sudah wujud. Tidak ada, tapi sudah wujud. Namanya aja belum diberi. Itu. Ya. Jadi Rasulullah SAW merupakan orang yang pertama lah, ya, yang kalau kita tanya bermulanya pengembangan Al-Quran secara bertaranum, Rasulullah SAW sendiri. Seperti hadis yang saya bacakan tadi. Seperti hadis yang saya bacakan tadi. Ya. Baik. Selain daripada Rasulullah SAW, taranum bil Quran ini terus disampaikan dan disambung oleh para sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Salim Maula Abu Uzaifah, dan Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Kemudian disambung dengan tabi'in. Siapa pula? Mereka seperti Al-Qamah bin Qais di Kufah 62 Hijriah. Abdullah bin As-Sa'ib, Abdullah bin As-Sa'ib Mekah 80 Hijriah. Dan Abu Abdurrahman As-Sulami Kufah, ya, pada 83 Hijriah, dan Abdullah bin Iyash Madinah di 68 Hijriah. Dan berterusan daripada Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'ihim, sampailah kepada guru-guru kita, syekh-syekh kita, ya, sampailah kepada guru-guru kita yang ada, dan sampailah pada kita. Jadi ilmu taranum bil Quran ini secara tak langsung sebenarnya ada sanadnya, ya. Secara tidak langsung dia bersanad. Maknanya dia bukan sembarang, bukan satu ilmu yang dimanfaatkan secara begitu saja, tidak. Dia turun-temurun daripada Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, tabi'ihim, sampailah nanti yaumil kiamah. Tapi kenapa Ustaz berbeza sekarang? Ni nak kena faham. Antara budaya, ya, budaya dengan ilmu, ini kedua-duanya akan mengalami pengembangan dan perkembangan, ya. Pengembangan dan perkembangan. Terkadang jadi positif, kadang-kadang jadi negatif. Tetapi apabila kita ada panduan dan pegangan yang betul, maka tadi saya sebutkan ulama menjaga taranum bil Quran ini supaya tidak ianya dirosakkan oleh anasir-anasir yang inginkan ianya dirosakkan. Macam itulah, ya. Wallahu a'lam. Jadi ulama, tugas ulama antara lain menjaga supaya ilmu ini dimanfaatkan oleh masyarakat. Seterusnya, saya ingin berkongsi bahawa Imam Badruddin Al-Aini 1421 Hijriah dalam kitabnya Umdah Al-Qari meriwayatkan dalam satu situasi di mana mereka ada perjumpaan, ya. Kemudian di khalayak ramai, Sayyidina Umar berkata yang bermaksud, berilah peringatan agar kami dapat mengingati Allah. Lalu diterangkan bahawa Abu Musa Al-Asy'ari membaca Al-Quran
dan bertaranum. Kemudian Umar berkata, barang siapa yang mampu bertaranum seperti Abu Musa, maka sila lakukan. Bermakna, galakan membaca Al-Quran secara bertaranum, ya, taranum bil Quran, digalakkan sejak zaman Nabi SAW, masa baginda masih ada, dan diteruskan oleh para sahabat, dan diteruskan oleh para tabi'in, hinggalah pada hari ini. Alhamdulillah. Adakah anda rasa teruja untuk mengetahui lagi? Ya. Baik. Tentang taranum bil Quran ini. Baik. Dalam taranum, adanya istilah alunan irama seperti Hijaz, Bayati, Nahwan dan lain-lain. Boleh Ustaz jelaskan lagi tentang insya-Allah saya akan cuba semampu mungkin. Tetapi sebelum itu, untuk berlaku adil kepada ilmu taranum bil Quran itu sendiri, sebab tadi kita sebutkan antara membaca Al-Quran dengan bertaranum dengan ilmu taranum bil Quran, dia ada sedikit perbezaan. Taranum ini, kalau kita katakan rujuk kepada lagu, memang dianya asalnya lagu. Tetapi bila kita terapkan dia dengan Al-Quran, atau kita tatbikkan dengan ayat-ayat Al-Quran, maka dianya perlu melalui beberapa proses. Ya, beberapa proses. Saya nak berikan satu contoh. Hari ini, bila kita sebut tadi seperti nama-nama seperti Hijaz, atau Hugaz, Bayati, Nahwan, ini adalah nama-nama yang dipopularkan. Nama-nama yang dipopularkan oleh qari-qari atau muqri Mesir. Sebelum itu, mengikut sejarah, sebelum 1940-an, Nusantara ini, taranum yang lebih popular, ya, lebih popular dipanggil dengan taranum Hijazi. Hijazi, yakni orang-orang Hijaz. Baik, tadi saya terangkan tentang pengembangan ilmu taranum bil Quran itu. Bermula dengan Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, dan seterusnya. Kita tak bercakap tentang diaspora atau bentuk budaya. Ya, diaspora ini maksudnya pengembangan manusia, pergerakan manusia. Kita maklum, Islam berkembang di Madinah, kemudian berkembang ke Mekah, kemudian berkembang terus ke negara-negara atau negeri-negeri Arab di tanah Hijaz, ya, kerana untuk mempertahankan Islam daripada serangan musuh. Berkembangnya umat Islam ke tanah-tanah jajaran yang baru bermakna berlaku percampuran budaya di kalangan mereka. Ya, berlaku perubahan, perbezaan. Ya, sebab itu kalau kita belajar sejarah Islam itu sendiri, apabila umat Islam sudah mula berkembang masa zaman Sayyidina Uthman, dan apabila tentera-tentera Islam berkumpul yang dari Kufah, ya, yang dari Basrah, bila mereka bersama, hobi umat Islam ketika berehat ialah baca Al-Quran. Tetapi bila dia baca Al-Quran, yang ini baca riwayatnya sama tapi bacaannya lain. Kenapa macam ni pula? Yang ini begitu juga. Maka dilaporkan kepada Sayyidina Uthman untuk penyatuan umat, dibuatkan sekali lagi penulisan Al-Quran dan disusun dengan menggunakan resam yang ada yang kita sebut sekarang ni resam Uthmani. Resam Uthman. Baik, hal yang sama berlaku kepada taranum Al-Quran itu. Contoh kita maklum, kalau kita pergi ke umrah, pergi ke haji, kita akan dengar taranum-taranum yang dibacakan oleh imam, oleh muazzin. Dan itu merupakan taranum-taranum yang kita panggil taranum Hijazi. Orang-orang Hijaz, taranum orang-orang Hijaz.
Antaranya Taranum Rabbi, ya, Maya, Duka, Harb atau Harbi. Contoh yang lazim kita selalu dengar. Kalau di Mekah Madinah, dia bukan azan Mekah, bukan azan Madinah, tidak. Dia azan itu nama taranumnya Rabbi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Rabbi. Taranumnya Rabbi. Ya. Ini taranum Rabbi ini, dia di atas satu lagi taranum. Nama taranumnya Husaini. Kenapa? Taranum Husaini ini merupakan sanad dalam azan. Macam mana nak azan apalah sekalipun, tapi taranum Husaini mesti diselitkan sebab ini daripada Bilal Ibn Rabah. Jadi sebab itu makna kita dengar azan apa-apa pun ada taranum Husaini itu di situ. Ya, contohnya. Itu Rabbi. Atau kalau kita sembahyang, kata apa tu? Bilal lah, kita sebut Bilal lah. Mubaligh dah, bila imam sebut Sami Allahu liman hamidah, dia jawab Rabbana walakal hamd. Itu lagu Harbi. Ada lagu, ada makna, nama-nama lagu. Jadi bukanlah sekadar begitu saja, tetapi ilmu-ilmu ini dijaga dan diperhatikan pengembangannya. Di Nusantara, kita lebih terpengaruh dengan bacaan aliran Hijazi. Sehinggalah berlakunya musabaqah tilawatil Quran di peringkat antarabangsa yang dianjurkan oleh Malaysia, kalau tak silap saya dalam tahun-tahun awal 1960-an, di mana lajnah atau jawatankuasa musabaqah menjadikan dalam bahagian pengadilan musabaqah itu yang dikembangkan ialah taranum Misri. Tak sama ya, taranum Misri. Jadi taranum Misri inilah baru kita kenal nama Bayati, Nahwan. Tapi yang paling yang menarik ialah saya nak sebutkan kebiasaan, kata Ibn Khaldun, orang Arab ini dia ada satu sifat namanya asabiyah. Umat Islam ada sifat asabiyah. Maknanya kita lebih perkauman, bukan yang negatif, tidak. Maknanya kalau orang Arab dia lebih suka kepada kearaban. Bila Islam berkembang di negeri Iraq, masuk zaman-zaman Harun al-Rashid, masuk zaman Harun al-Rashid, Bani Abbasiyah, maka pengembangan Islam sudah berpindah dari Mekah ke negeri-negeri yang kita sebut Iraq hari ini. Jadi orang-orang Iraqi. Jadi orang Iraqi kelazimannya tak sama dengan orang Mekah, Madinah atau Hijazi. Sekitaran yang panas, cuaca yang panas, geografi yang begitu panas menyebabkan mereka itu bacaan gerak-gerak bacaannya cepat. Macam kita lah kalau dalam aircon, kalau ada aircon bilik itu kita tenang, kita relax. Tapi cuba kalau bilik itu panas, kita pun nak cepat. Itu terpengaruh dengan psikologi kita. Jadi kalau kita tengok daripada sudut taranum itu, kita tengok kalau dia Hijazi contohnya tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu bentuk taranum-taranum Banjaka dan Ras, aliran Hijazi. Tapi bila masuk ke bahagian Iraqi, Alhamdulillahirabbil alamin, dia senjuh sikit. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Masuk lagi ke tanah Syam. Islam terpengaruh pula dengan Syam. Syam dia ajam sebab ramai orang Greek, ramai orang Rom yang tinggal di sana.
Jadi pengaruh Yunani itu sudah meresap dalam budaya Arab secara tak langsung. Jadi bila sampai ke Syam, kaedah dia do re mi fa sol la ti do yang dikembangkan oleh para pemuzik Islam, ya. Gerak yang sedikit. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Sikit bergerak dia. Maka bila bergabung, berlakulah kawasan-kawasan itu dekat dengan taranum namanya Kurdi. Orang-orang Kurdi bacanya Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Macam tu. Orang sebelah Urdun pula, sebelah Jordan, Syam juga, tapi lebih banyak baca lagu Sika. Contohnya Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Maka nama-nama ini sebenarnya menunjukkan kepada orang-orang Arab pada saat pengembangan Islam. Jadi Hijazi, Mekah Madinah. Iraqi, orang-orang Iraq. Dan Syami atau Ajami selain daripada orang Arab, yakni orang Afrika, orang Mesir dan sebagainya. Lebih terpengaruh, lebih suka kepada ini. Tengok apa yang berlaku ialah Qorik-Qorik Mesir memulakan taranum ini dengan taranum Bayati sebagai muafakat Islami. Maknanya gabungan penyatuan umat. Disatukan aliran Hijazi, disatukan aliran Iraqi dan disatukan aliran Ajami menjadi permulaan bacaan. Sebab itu tengok. Alhamdulillahi rabbil alamin. Digabungkan aliran Ajam, digabungkan aliran Hijazi, digabungkan aliran Iraqi. Alirannya, saya sebut aliran maknanya orang-orang taranum-taranum yang merangkumi kawasan-kawasan ini. Maka dinamakan Bayati. Bayati rumahku. Bermaksud juga, Bayat juga rumah-rumah. Bermaksud orang-orang Mekah Madinah lazimnya baca macam ni. Orang Iraqi baca macam ni. Orang Ajami bacanya macam ni. Digabungkan, dibolehkan digabungkan. Maka dinamakan Bayati. Sebab itu kalau orang kita tanya dengan orang Mesir, tanya lagu apa dia bawa tu? Bayati dia kata. Kalau kita tanya pada orang Arab, Mekah Madinah, tanya lagu apa? Ada akan sebut lain. Mungkin disebut Maya, mungkin disebut Ras, mungkin disebut Banjaka, atau disebut Rabbi. Wallahu a'lam. Atau disebut Sika. Jadi dengan contoh disebutkan taranum Bayati itu, maka digabungkan, disatukan tiga-tiga aliran itu menjadi satu bentuk bacaan. Maka itulah sebabnya dipanggilkan Bayati. Bayati. Dan tengok kebijaksanaan ulama, dimulakan bacaan itu dengan awaluddin ma'rifatullah. Hal yang pertama ialah dalam agama ialah mengenal Allah. Tengok gerak taranum Bayati atau gerak bacaan permulaan semuanya menggunakan gerak yang kecil. Dia tak mula terus besar gitu, tak. Dia kecil. Rasan tak tuan-tuan puan-puan? Ini adalah bila mana kita menggerakkan tasyahud, mutaharrika, 1, 2, gerak. Nampak? Bila banyak gerak. Jadi bermakna pembacaan Al-Quran itu dimulakan dengan bacaan, bukan difokuskan dekat halwa telinga, tidak. Kadang-kadang orang salah faham pula. Dia kata ini bacaan sedap, ini cuma untuk halwa telinga. Sebab tidak mendalami kaedah pembelajaran Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau kita baca taranum Bayati, yang kita tegakkan mula-mula apa? Tauhid kepada Allah. Jadi harkat satu itu bukan harkat kira lagu saja, tidak. Harkat satu yang namanya Bayati asli itu sebenarnya kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mengikhlaskan bacaan Al-Quran kita, ibadah kerana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bijak dan pandainya ulama-ulama, kita. Cuma masalah kita ialah kita tidak terdedah, jadi kita tak tahu dan kita tak faham, Kemudian dalam bentuk taranum-taranum itu ada taranum rentak, mesti ciri-ciri taranum mesti ada rentak, irama dan nada. Ada orang hari ini tak nak gunakan istilah taranum, dia nak gunakan istilah melodi. Bolehlah juga tapi tak lengkap. Sebab dalam ciri taranum itu dia mesti ada rentak, rhythm, dia mesti ada irama.
Melodi. Jadi melodi sebahagian daripada taranum. Jadi kalau kata kita hari ini nak belajar taranum, yakni melodi, lari sikit. Sebab irama ni melodi tak sama tu tadi saya kata. Orang Hijaz melodi dia berbeza sikit dengan orang Iraq. Berbeza sikit dengan orang Ajam. Kenapa saya sebutkan gitu? Tengok tadi saya berikan contoh. Contohnya tu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu rentak Ajami. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta dia berbeza. Ini aliran rentak tapi Bayati juga geraknya satu juga. Bila Hijazi, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta. Nampak tak? Geraknya tasyahud. Ya. Jadi ini menerangkan lagi bagaimana taranum bil Quran ataupun ilmu agama, ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, dia mesti dikaitkan sumbernya dengan 4. Yakni Al-Quran itu sendiri, kemudian hadis-hadis Nabi SAW, kemudian ijma' ulama, dan yang keempat ialah kita sebutkan dengan nama qiyas. Ada kiasan ni. Jadi inilah bagaimana ulama mengembangkan taranum bil Quran. Sebab itu kalau kata kita tahu yang kita nak baca dengan kaedah taranum bayati contohnya. Jadi kita terangsang kerana apa? Kita nak berzikir, hati kita nak berzikir dengan membesarkan tauhid kepada Allah. Jadi saya sebutkan tadi, ada dalam taranum itu mesti ada rentak, rhythm, ada iramah, melodi dan nada, intonasi. Ayat yang marah kena tunjuk seperti marah. Ayat yang sedih tapi sedih. Mesti tunjuk sedih. Jangan masuk neraka macam happy je. Tak boleh juga. Kalau kita baca contohnya tu, kalau kita masuk lahum adab, kita cerita pasal neraka, masuk dalam neraka, kita baca happy pula. Tak boleh lah. Contoh yang saya berikan contoh tadi kata wailul likulli humazatil lumazah. Tak kenalah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ini ayat memberi peringatan. Macam tu. Kalau dianya itu lahum azabun azim, bagi mereka azab yang besar. Kita pula baca lahum azabun azim. Sedap pula. Nanti bunyinya boleh minta sikit. Bahaya tu. Sebab itu tak boleh. Taranum itu dia mesti sesuaikan dengan sirat, dengan nada. Jadi nada, rentak, irama dan nada. Ini tiga perkara membentuk ciri taranum bil Quran. Saya rasa terlalu panjang saya terangkan bab ni. Kita terus ke bahagian yang lain supaya kita lebih jelas lagi. Jadi soalan berikutnya lah, jika seseorang baca Al-Quran tanpa ikut irama yang sebenar, contoh ayat itu tentang kegembiraan tetapi dibaca dengan nada sedih, adakah ia dikira salah? Pada pendapat saya, kaedah sedemikian yang tadi saya baru sebutkan ialah ianya tidak mengikut kehendak dan maksud ayat yang dibaca. Jadi itu sudah lari daripada konteks. Kedua, tidak bersesuaian dengan kehendak dan maksud Al-Quran dibaca secara jahar. Falsafah taranum. Apakah falsafah taranum? Falsafah taranum ialah tujuan kita baca Al-Quran itu untuk menyampaikan hubung kait kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hubung kait kita dengan manusia yang mendengar. Tujuannya ialah tergaruk kepada Allah, pada masa yang sama mengajak orang supaya membaca Al-Quran. Ketiga, ianya bertentangan dengan tujuan ta'akul, yakni berfikir, tafakkur, dan tadabbur untuk meneliti, menilai bacaan ayat suci Al-Quran itu secara detail. Jadi istilah
salah atau betul itu nanti saya akan huraikan pada soalan yang berikutnya. Akhir sekali, apakah hukum kita mendendangkan lagu dalam taranum tetapi bukan ayat Al-Quran? Yang ini, saya jawab yang ini dulu. Kalau kita faham taranum itu sebagai lagu, dia bebas. Tetapi kalau kita faham taranum itu berkaitan dengan Quran sahaja, itu ada masalah. Ya? Sedangkan maksud taranum itu ialah lagu. Jadi bebaslah, lagu tu tidak ada kaitan dengan apa-apa. Cuma apabila kita sebut taranum bil Quran, itu baru kita ambil kira, ya, konsep dan niat yang nak dibacakan, ya. Adakah berdosa bagi yang menyanyi lagu bahasa Melayu dalam nada bertaranum? Dalam nada tak jadi masalah sebab dia bukan ayat Quran. Ya, dia bukan ayat Quran. Ingat, tujuan kita membaca Al-Quran secara bertaranum ikut hadis Nabi tadi. Tujuannya itu, hassinul Quran bi aswatikum, perelokkan suara kamu saat membaca Al-Quran. Fa inna sautal hasana, Quran itu tidak akan menjadi martabatnya meningkat, ya, kecuali dengan bacaan Al-Quran yang menggunakan suara yang elok. Hasinul Quran bi aswatikum fa inna sautal hasana yazidul Qur'ana husna. Suara itu menambah keelokan pada Al-Quran. Tetapi kalau kita selalunya yang kita faham, saya dah pernah jumpa dengan pakar muzik yang ambil PhD dan sebagainya. Mereka itu berkata muzik yang kita ada ni tak boleh mencabar dua azan dengan bacaan Al-Quran sebab it's impossible to create notes of that nature. Kalau kita buat pun dia bunyi macam choir. Dia cakap macam tu. Ya memang betul lah. Sebab kaedahnya, dan kalau kita belajar daripada qari-qari yang mutabar, kaedah suara itu berbeza dengan kaedah muzik vokal, tak sama. Jauh berbeza. Ya. Sebab itu kita ada belajar namanya tabaqat suara, tempat keluar suara. Maknanya tempat tekan di mana keluar suara di situ. Ya. Tabaqat suara pula kita ada suara qaror, bahagian dada. Ya. Dan bahagian rongga yang terbuka, rongga yang tertutup tapi dia rongga dada. Itu suara. Suaranya keluar dari mana? Sini, bukan dari tekak. Kalau dari tekak itu bukan suara, itu bunyi. Ya. Kemudian daripada pipi, ya, bahagian sini, bukan pipi, bawah pipi, ke bawah hidung sampai ke lubang hidung. Ini suara nawa. Bahagian pipi sampai ke batang, daripada belakang otak kita sampai sebab itu bila mana ada orang baca Quran dia agak kasar dan keras. Bila ditanya dengan guru kami Datuk Ustaz Nik Jaafar Nik Ismail, kenapa dia macam tu? Dijawab saja. Secara bersahaja dijawab, itu maknanya dia tak ada otak. Sekali pandang macam apa? Menyinggung, sebenarnya tidak. Maksudnya dia tidak menggunakan suara otak. Jadi kalau baca Quran ni ada suara otak. Ya. Sebab itu kena belajar. Tak boleh ikut-ikut saja. Ada suara otak, dan suara otak yang mana? Suara otak untuk jawab. Jadi kalau jawab tu dari belakang sampai ke batang hidung. Kalau dia tu jawab dari belakang, atas telinga sampai ke bahagian kening, atas kening kita bahagian atas ni. Ini tabaqat suara. Jadi kalau kita belajar tabaqat suara, dia cuma belajar basicnya satu. 1, 2, 3, 4 contohnya. Tapi bila kita sudah sampai ke satu tahap, kita akan belajar wuslah suara. Maknanya suara itu diwuslah, bukan taranumnya. Suaranya diwuslah. Digabungkan penggunaan suara itu. Itu baru namanya akan timbul satu sifat dalam sifat tajwid, sifatul huruf yang namanya khufa. Ini cakap senang, praktiknya susah. Kenapa? Sebab mesti lalu proses belajar. Dengar tak boleh. Mesti duduk menghadap talaki musyafah dengan guru. Baik. Jadi persoalannya, boleh tak Al-Quran itu, lagu-lagu tu dibacakan dengan lagu-lagu Quran, contohnya, tak jadi masalah. Kita bagi contoh. Piramli contohnya. Dia menggunakan kaedah pendekatan lagu-lagu Al-Quran. Situ ada lagu nahwan dan sebagainya, dia cuma kita tak perasan je lah. Dan dia selitkan situ suara dengan tajwid sekali. Bulan, ada gunah, sifatul gunah kat situ. Di pagar bintang. Kita dengar suara dia menarik. Cuba tak ada. Jadi bermakna bila ilmu Al-Quran itu dinaik tarafkan kepada yang lain yang tidak ada taraf, perkara itu akan meningkat naik. Begitu pula jika mana kita naikkan kepada Al-Quran
Quran itu meningkat naik, maka itu jadi yang betul. Ya. Jadi, dan adakah berdosa mengajar Quran dengan selain lagu Taranum? Yang ini, bila mana kita bercakap pasal Taranum, kita mesti nak tahu apa tu Taranum. Saya ulang lagi ya. Taranum maksudnya suara-suara yang membentuk, tadi saya sebut 3 perkara. Saya selalu sebut rina, rentak, irama dan nada. Apapun bacaan kita, suara yang keluar yang betul mengikut makharijul huruf dan sifatul huruf akan menghasilkan rina, rentak, irama dan nada. Itulah Taranum. Cuma namanya saya belum dengar lagi. Kalau saya dengar, saya dapat agaklah ini Taranum apa, ni Taranum apa, lebih ke mana. Sebab kita bila kita ada Taranum kita ini terpengaruh dengan perkara sekeliling kita. Apa yang kita dengar selalu, apa yang kita tonton selalu, apa yang kita ikuti selalu. Itu yang mencerminkan latar ataupun previous knowledge kita tentang Taranum itu. Jadi kadang-kadang ada orang baca, saya tak tahu lagu apa ni Ustaz. Macam apa tu guru-guru Quran kita, masa saya kecil-kecil dulu, saya ingat lagi. Bila dia ngajar, dia kata minta maaf lah. Nyai ke, nek guru ke, mak guru ke, akan cakap, atau tok guru sekalipun. Minta maaf, tak dia belajar Taranum ya. Tak tahu Taranum, cuma boleh baca macam gitu. Jadi bila dia baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tanya Taranum apa? Tak tahu. Itulah Taranum Bayati. Itu Taranum Bayati. Kelaziman orang baca mengikut ajam. Sebab kita orang ajam. Ya. Jadi kita punya alur itu, kita punya aliran kita tu sudah tersukat dengan aliran ajam. Sebab kebiasaan kita tinggal di kawasan. Kalau dia kat lain lah. Contohnya. Tapi tetap itu sudah kita dah belajar Taranum Bayati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu lagu apa. Bayati lah tu. Okey? Baik. Jadi, apa pun kita balik kepada maqasid syariah. Al-umur bimaqasidiyah. Sesuatu perkara itu kita laksanakan dengan asbab tujuan dan matlamatnya. Dan kadang contoh ada orang tanya, Ustaz, macam mana ni baca surah Fatihah dengan lagu Cindai, kata dia. Contoh, saya tak tahu lagu Cindai tu, maaf, saya kurang dengar lagu-lagu ni. Tapi saya nak berikan satu contoh. Di peringkat kindergarten contohnya, ada bila saya lalu, kadang-kadang saya terdengar juga guru-guru kindergarten mengajarkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Yang depan tu dia ambil twinkle twinkle little star, I wonder what you are. Jadi masuk lagu tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kena hati-hati sebab bila mana kita baca macam gitu Taranum itu merosakkan tajwid. Itu nak kena jaga. Jangan sampai rosak tajwid. Dalam konteks masyarakat kita hari ini, kita kena berlapang dada, kita kena tengok dia sebagai satu pendekatan dari sudut fiqh dakwah. Dalam fiqh dakwah, dia kata kalau kita fiqhul hukum, memang kita kata ini tak boleh, tapi ahli adab, bukan ahli fiqh yang menyebutkan hukumnya haram kalau tidak bertajwid. Yang kita nakkan ialah supaya anak-anak itu suka dan cinta pada Al-Quran. Mungkin ini tahapannya atau tadarrujnya, tahapan dia atau scaffolding dia bab ini. Kita mendoakanlah mudah-mudahan dia naik lagi sampai satu hari nanti dia dapat baca Al-Quran dengan baik. Tetapi untuk kita terus kita pangkah dan kita kata tak boleh ni haram, kita kena tengok keadaan dan konteks pembelajaran. Sebab kadang-kadang dengan cara demikian lebih cepat membaca Al-Quran daripada sebaliknya. Jadi ini perkara yang harus kita beri juga perhatian. Pemikiran Islam kita mesti kita utamakan berbanding dengan emosi yang ada pada kita. Jadi ilmu kita kena manfaatkan dari sudut pendekatan ini. Jadi kalaulah kita lihat pada seterusnya, tadi saya terangkan dalam penerangan saya melihat bahawa seni bacaan Al-Quran atau kaedah suara yang dipelbagaikan bunyi mengikut prosesan nada. Itu maksud Taranum, seni bacaan atau kaedah suara. Itu kaedah suara muzik lah.
Kalau kita sebut muzik tu muzik lah. Kalau kita kata lagu lah. Jadi apa-apa pun suara kita yang kita gunakan dari sudut seni bacaan atau kaedah suara yang dipelbagaikan mengikut prosesan nada, rentak dan irama yang tertentu untuk menambahkan keelokan seni bunyi sesuatu bacaan, khususnya bacaan Al-Quran. Kalau kita cakap pasal Al-Quran. Maaf. Jadi, apakah tujuan seni suara? Tujuan seni suara yang mana tujuannya adalah untuk memperelokkan lagu seni suara. Yang bukan sahaja tertumpu kepada bacaan Al-Quran. Jadi seni suara tu, taranum ni seni suara lah. Sebab tu saya terangkan tadi, seni itu sesuatu yang halus. Jadi kalau kita terangkan tentang seni, kita juga menerangkan tentang tujuan seni suara itu. Jadi dalam bacaan Al-Quran, Nabi kata, Ghinu bil Quran. Lagukanlah bacaan Al-Quran. Ya? Macam mana nak lagukan? Hasinul Quran. Elokkan bacaan Quran. Dengan suara-suara tadi. Macam mana nak elokkan suara bacaan Al-Quran? Nabi sambung lagi hadis yang berikutnya. Nabi kata tu, wabeku dan nangislah. Fa in lam taqdiru 'alal buka fatabaka. Kalau tak boleh buat nangis. Sebab itu qari-qari kita kalau baca Abdul Basit, Mustafa Ismail, semua suaranya ke arah menangis. Ya. Lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia tak ada alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tak ada. Sebab itu prosesnya memerlukan pembelajaran, supaya yang nak baca Al-Quran secara bertaranum, belajar dan faham, dapatkan guru-guru, ramai guru-guru di Singapura ni yang hebat-hebat, insya-Allah mudah-mudahan dapat dibetulkan dan disusunkan kefahamannya tentang taranum Al-Quran. Baik. Kemudian saya sebutkan tadi juga, selagi mana seseorang itu menggunakan taranum itu tadi untuk dalam keadaan dia tidak berniat untuk mempersendakan Al-Quran, maka dibolehkan. Jika dia berniat untuk mempersendakan Al-Quran, maka pada ketika itu hukumnya tidak boleh, bahkan dilarang. Bahkan dilarang. Baik. Sebagai penutup, saya nak simpulkan apakah tu hukum taranum Al-Quran. Pertama, hukumnya sunnah. Sunnah sekiranya dapat mempertingkatkan syiar Islam, dapat menarik perhatian orang ramai meminati Al-Quran, dapat menarik minat terhadap proses pengajian dan pengajaran Al-Quran, dapat menzahirkan nilai ketinggian mukjizat Al-Quran. Sunnah, dapat pahala sunnah. Kemudian harus, sekiranya tidak mencacatkan Al-Quran, tidak mengganggu ketenteraman awam, tengah-tengah jalan baca bertaranum, berhenti trafik semua berhenti pasal kita, tu tak boleh lah. Tidak menghalang ketenangan dalam beribadah. Kita baca sehingga kan mengganggu orang lain beramal salih. Lalu kuat bacaan kita, jahar kita pun tak boleh. Tidak menimbulkan fitnah. Makruh sekiranya mengganggu ketenteraman awam, mengganggu ketenangan dalam beribadah, menimbulkan fitnah, mengganggu khusyuk dalam mentadabbur Al-Quran. Yang perlu yang kita nak ambil kira ialah sekiranya dianya boleh merosakkan keaslian Al-Quran. Ada yang saya nak sebutkan di sini, kadang-kadang masyarakat umum kadang menyebutkan macam ni. Itulah dia nak lagu sangat sampai baca pun tajwidnya lari. Sebenarnya tuan-tuan yang saya kasih sekalian, untuk mempelajari taranum bil Quran, dia ada 3 manhaj, 3 kurikulum. Yang pertama namanya kurikulum tahsin as-saut, suara. Suara ini mengikut ulama apabila dikajikan hadis-hadis yang saya tadi baca tadi berkali saya ulang-ulang, hasinul Quran bi aswatikum. Ada ulama sebut jawidul Quran. Hasinu tu maksud jawidu, hasinu juga maksudnya banyakkan menghafaz, dengan itu jadi cantik. Tapi tak kena sebab aswat, suara. Jadi balik rujuk kepada suara. Jadi suara. Jadi kalau kita tengok hadis Nabi SAW, hasinul Quran bi aswatikum, dengan suara-suara kamu. Ghinu bil Quran. Kalau kita nak lagukan Quran, pakai apa? Suara. Nabi sebut lagi, zayyinul Quran. Cantikkan bacaan Al-Quran kamu bi aswatikum, dengan suara juga. Yang keempat, bacaan Nabi SAW, qira'atan layyinatan, bacaan yang sangat lembut. Bacaan sangat lembut tu bacaan daripada apa? Daripada apa kita ambil sudut dia? Suara juga. Jadi ulama menyebutkan kurikulum yang pertama yang perlu dipelajari oleh
setiap orang yang nak bertaranum bil Quran, yakni bila cakap bertaranum bil Quran, merujuk kepada warattilil Quran tartila. Hendaklah kamu baca Al-Quran dengan tartil. Maka ulama menyebutkan baca Al-Quran dengan tartil bukan tajwid saja. Bukan. Ya. Bukan suara saja, bukan. Bukan taranum saja, bukan. Tetapi ketiga-tiganya mesti ada. Nak bacaan tartil, mengikut penerangan dalam buku Qawaidut Taranum, Ustaz Nik menukil daripada ulama, para ulama menyebutkan 3 manhaj, yakni kurikulum tahsin, nasaut. Kita kalau hari ini kalau cakap belajar apa? Tajwid. Tajwid dulu kita sebut. Sebenarnya kurikulum yang pertama nak kena belajar tahsin as-saut, nombor 2 baru tajwid, nombor 3 baru taranum. Taranum penghabisan sekali. Kenapa? Sebab suara menentukan betulnya atau tidak tajwid seseorang. Suara menentukan betul atau tidak taranum seseorang. Tetapi jangan lupa, suara juga menentukan betulnya suara tu betul atau tidak. Adakah dia sumbang ke atau dia sumbing ke? Suara yang kita kena belajar untuk menentukan. Baru kita akan faham konsep suara itu. Dia secara tidak langsung membetulkan suara bagi tajwid, makhraj dengan sifat. Dengan ada suara itu membantu untuk memantapkan sanad yang ada pada bacaan itu. Kemudian suara itu membantu dengan taranum. Jadi suara taranum, package taranum Al-Quran ni kalau kita sebut, dia bukan untuk lagu saja. Masyarakat jangan salah faham. 3 aspek ni mesti dilalui. Saya ulang tahsin as-saut, suara, tajwid, dan kemudian barulah masuk taranum. Itulah namanya taranum bil Quran. Okey. Dan menjadi haram kalau ianya taranum itu menghalang kemajuan dan perkembangan proses meninggikan kedudukan Al-Quran. Oh, tak belajar taranum, tak boleh belajar tafsir. Oh, tak ada. Teruskan. Ya. Perkara itu berjalan secara seiring. Menyeleweng ke arah perkara yang di dalam Islam. Itu juga haram. Saya tak akan sentuhkan tentang fardu kifayah ini sebab saya maklum para serta sekalian memahaminya dengan lebih baik. Ya. Dengan itu kita tutup dengan tasbih kafarah sebagai penutup ceramah kita pada kali ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sempurna itu memang sifat saya sebagai manusia yang lemah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.